Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأجل باللسان واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Kifayatul Muhtadi syarah kepada kitab Sulamul Mubtadi. Sulamul Mubtadi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kifayatul Muhtadi yang kita dah pegang ni karangan Syekh Muhammad Nur Al-Fatani juga, cicit saudara Syekh Daud. Kita berhenti pada muka surat 13. Jawi lah. Rumi saya tak tahu. Saya tak ada Rumi. Rumi itu dekat dan kafir orang yang mendusta. Maksud apa? Dan kafir orang yang mendusta. Ke tak tanda? Apa? 17. 17? Okay, 17. Rumi. Jawi 13. Jawi 13. Kita sedang membicarakan tentang seseorang manusia yang martabat atau pangkatnya paling tinggi, iaitu Nabi SAW. Kita tengah bincang pasal dia ni. Kita berhenti sekejap masa waktu tu. Kita bincang berkaitan dengan Rasul-Rasul, termasuk Nabi kita. Dan sebelum ni kita bincang berkaitan dengan bila dia tu Nabi kita, apa yang dia bawa kita kena ikut. Tu kalau tengok, dan wajib kita mengikut akan dia pada segala barang yang disuruh. Apa yang Nabi suruh kena ikut, dan apa yang Nabi larang tak boleh buat. Habis kat situ, kita berhenti kat situ. Masuk kita malam ni. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kafir, kita lepas dah tahu dah kena ikut Nabi tu, nak percaya kena percaya, kita dah bincang sebelum ni. Tiba-tiba macam mana kalau orang dia tak buat macam tu, dia lawan. Dia lawan. Macam mana kalau orang tu dia tak buat, dia lawan. Dan kafir, kita sebenarnya kan, saya sendirilah pun, bila sebut kafir-kafir ni kita bukan suka. Kita tak suka. Tapi kita tak boleh tak sebut. Kita bukan nak mengkafirkan orang. Kita nak bagi tahu sifat tu atau perbuatan tu perbuatan orang kufur. Orang kufur. Orang kafir lah. Orang yang ada sifat kufur. Kita bukannya nak kafirkan orang. Saya cakap sendiri pun tak seronok rasa. Rasanya macam nak sebut non-Muslim aja. Non-Muslim tu kafir lah. Cuma kita tak suka. Kita bukan nak mengkafirkan orang. Tidak. Kita bukan suka-suka kafirkan orang. Tidak. Contoh orang tu, dia sembah berhala. Lepas tu kita kata, kita rasa macam ni, kita kata, engkau orang kafir.
Memang ada sebab pahala. Tapi tu pun tak seronok orang kata lah. Sebab tu kita panggil non-Muslim. Tapi kita kena katalah dia orang kafir. Malah dalam Quran pun kata orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. Qul, katalah. Kata apa? Ya, wahai. Ayyuhai, wahai orang-orang. Kafirun, orang kafir. Dalam Quran suruh kita kata orang kafir. Orang kafir itu kafir. Dalam Quran sendiri suruh kita bagi tahu, kita kata, kita cakap orang kafir itu kafir. Yang dilarang kata orang Islam itu kafir. Itu yang dilarang. Ataupun tuduh orang Islam itu kafir, itu dilarang. Mengatakan orang kafir itu kafir disuruh. Tapi bukannya kerja kita kafir, kau kafir, kau kafir, kau kafir, kau kafir. Sebab kau bukan Islam kan, kafir. Kita tak suruh wirid tu. Dah mentang-mentang lah dia semua kawan-kawan kita 20 orang semua bukan Islam, kafir. Kita bukan disuruh wirid kau kafir, kau kafir, kau kafir, kau kafir dulu. Tak. Cuma kalau nak cakap boleh. Cuma janganlah buat bunyi tebal. Bunyi kafir. Jangan itu kafir. Bunyi Islam sikit. Kafir. Cuma boleh cakap ke? Boleh. Sebab saya ada kawan dulu seorang. Dia bila kita kata kau tak apa lah, kau orang kafir. Dia kata apa? Sampai hati kau cakap aku kafir. Dia ingat kafir itu satu bahasa, maksudnya menghina dia. Dia ingat gitu. Sampai hati kau cakap aku kafir. Kita kawan lama dah. Sampai hati kau cakap aku kafir. Dia faham kafir itu satu macam mencarut. Macam tu kot dia faham. Sedangkan kafir itu tak Islam. Jadi kita bukan nak kata nak mengkafirkan orang, bukan. Kita nak bagi tahu satu ciri-ciri. Ciri-ciri itu ciri-ciri orang kafir. Oh, sembah berhala. Orang kafir, sembah berhala. Kita nak beritahu ciri itu. Tapi kita tak mengkafirkan orang. Contohnya kalau nak mengkafirkan orang, contoh. Ada beberapa bulan lepas berlaku satu isu. Dia kahwin, dia perempuan. Dia kahwin dengan orang lelaki. Lelaki itu saya tak ingat, Hindu kot, macam tu lah. Ataupun Sing, ataupun seumpama macam tu. Dia kahwin, masuk Islam lah. Daripada kafir masuk Islam. Perempuan Islam, lelaki yang kafir, lepas tu masuk Islam sebab nak kahwin. Lepas tu buat kenduri lah dekat Malaysia ni. Kemudian pergi balik ke tempat dia. Saya tak ingat negeri Sri Lanka ke, negeri India ke mana ke, Kerala, Tamil Nadu ke, saya tak ingat mana. Dia pergi balik, kan sana ada macam nak kata budaya ke agama pun tak tahu. Dia macam sembah, macam tunduk, bukan tunduk, macam sampai sujud kan. Dia macam tu, ada budaya tu. Ada budaya pegang kaki, cuek kaki. Tak, ni ada satu lagi yang memang sujud sungguh. Okey. Tapi dia orang Islam, kita kata, oi, mana boleh tu kafir. Itu yang tak dibenarkan. Tengok dulu, dia terpaksa ke? Dia tak tahu nak buat apa ke? Dia duduk kat negara orang kafir, dia tak tahu. Dia perempuan. Suami dia buat lah juga. Dia tak tahu, dia jam. Jadi kita tak boleh kata dia kafir. Kena bincang dulu. Kenapa sembah dia? Macam Tuhan ke? Bukan. Sembah sebab tak tahu nak buat apa dah. Sudah cakap tak faham. Diorang cakap tak faham. Dah suami tarik-tarik tu, buatlah. Jadi kita tak boleh kata dia kafir. Berdosa je lah. Mana boleh sembah orang. Tapi tak ada kata kafir. Itu lah kata, oh kafir lah 2 ekor tu. Tak boleh kata gitu. Itu nama mengkafirkan. Tapi kalau kita kata gini, menyembah makhluk menyembah makhluk, maka itu adalah ciri-ciri ataupun orang kafir. Boleh. Kita tak tunjuk dia. Jadi ada beza tu. Sebab kita akan sebut bab kafir lepas ni. Takut salah faham. Kita bukan nak kafirkan orang. Dan kafir orang yang mendusta akan dia. Dia ni pada awal cerita awal lah, iaitu dia Nabi, dia Rasul. Dan kafir orang yang mendusta akan dia Rasul, dia Nabi, mendusta akan dia. Mendusta tu maksud tak percaya. Mendusta lah tu, tak percaya. Ya ke Nabi, tak percaya tu. Atau syak akan benarnya barang yang didatangkan daripada Allah Ta'ala. Nabi cakap boleh kahwin 4. Ya. Ni perempuan lagi saya cakap. Perempuan lah. Dia kata ya ke? Dia syak kat situ. Maka itu adalah perbuatan atau ciri-ciri orang kafir. Maka kafir dia jadi gitu. Sebab dia tak percaya kan Nabi ke? Nak marah laki kahwin, marahlah. Jangan masuk bab ni. Dan kafir pula orang yang syak pada barang yang didatangkan daripada Allah. Sama ada dia syak daripada Nabi ataupun daripada Allah. Contohnya, dia kata, ya betul ke Nabi cakap tu betul ke wahyu? Tentang Nabi reka, kafir. Ataupun dia kata,
Betul ke Nabi kata ni Allah yang kata? Allah yang turunkan wahyu. Dapat kat Nabi, Nabi pun bagi tahu. Dia kata, ya ke Allah kata? Maknanya dia dua lah. Dekat-dekat dah tu sebenarnya. Lebih kurang je. Dengan kata macam ni, dengan dia berpegang macam ni, maka kafir dia kekal di dalam neraka kerana kufurnya. Kekal dalam neraka. Kita tahu, tiket syurga adalah apa? Semayang? Bukan. Apa tiket syurga? Tiket syurga puasa? Bukan. Tiket syurga baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Bukan. Tiket syurga baca banyak Quran? Bukan. Tiket syurga buat baik? Bukan. Tiket syurga. Tiket syurga adalah iman ataupun tauhid. Itu tiket syurga. Dengan ada tiket syurga, boleh masuk syurga. Tapi adakah boleh masuk terus, lepas kiamat nanti masuk terus, ataupun masuk neraka dulu baru masuk syurga? Kita tengok dulu. Tengok apa? Tengok nanti dia lah. Semayang, puasa, nipu orang ke tak, bantu orang, baca Quran, zikir, wirid. Yang kita duk sibuk-sibuk tu, itu bukan tiket syurga. Itu tiket tak nak masuk neraka. Boleh tak kata? Istilah, saya guna istilah tu. Tiket, ada tiket neraka. Macam mana nak koyak tiket neraka tu? Kena semayang, puasa, jangan tipu orang, semua tu lah yang kita duk. Tapi kalau tak ada tiket syurga pun tak boleh masuk juga. Apakah tiket syurga? Iman, iaitu tauhid, kenal Allah. Itu tiket syurga. Kalau dia tu ada tauhid dekat hati, dia belajar ilmu tauhid, dia kenal Tuhan sungguh-sungguh yang benar, jalanan yang betul, maka dia dah ada tiket syurga. Walaupun dia terpaksa masuk neraka, tapi setelah 2-3 juta tahun, dia akan masuk syurga juga. Main juta-juta tahun je kat akhirat kan. Dia akan masuk syurga sebab dia ada tiket. Ya. Tapi dia kata dia tak kekal. Orang yang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Ada riwayat mengatakan orang yang beriman akan masuk neraka Jahannam. Masuk beriman yang maksiat tadi ni. Cuma ada tiket syurga aja. Tapi semayang tak, nipu orang, bohong orang, macam-macam. Dia ada tiket syurga, Oleh kerana itu, tiket dia ada panggil apa? Post dated. Macam check pula, post dated punya tiket. Boleh masuk lagi 3 juta tahun setengah. Tapi ada tiket. Sekarang tak boleh pakai. Dapat post dated check, mana boleh pakai lagi, tunggu tarikh. Habis nak buat apa kat padang mahsyar ni? Neraka ada 7. Mana satu neraka? Jahannam. Neraka yang paling ringan. Jahannam tu paling ringan. Dan neraka ni, Jahannam ni, dia akan ditutup setelah semua keluar nanti. Maknanya orang masuk neraka Jahannam, boleh tak saya cakap ke tak kena? Orang yang masuk neraka Jahannam, dia sepatutnya dia lega. Tak? Macam tak boleh je. Tapi memanglah lega dari sudut, nanti dia akan masuk syurga juga. Dari sudut tu. Berbanding dengan neraka-neraka yang 6 lagi. Neraka Hawiyah lah, neraka Hutamah lah, neraka Jahim lah. Itu masuk apa? Masuk lepas dah semua dah masuk, apa dia panggil? Tutup, seal, teri. Dah selama-lamanya. Tapi neraka Jahannam tak. Masuk tutup aja, boleh buka. Selang 2000 tahun seorang buat keluar. Masuk mandi kat Telaga Kausar, yang kita legam tu masuk neraka, kita legam. Jadi elok balik, masuk syurga. 2000 tahun. Selang 20,000 tahun lagi seterusnya, 2 orang pula buat keluar, contohlah. Sehinggalah semua keluar. Lepas tu barulah teri. Tak ada dalam. Ada setengah riwayat kata runtuh terus. Diruntuhkan oleh Allah. Maksud tak ada langsung. Jadi orang yang kekal neraka ni, sebab tu dia kata kerana kufurnya. Tu alasan dia kata ujung tu, kekal dalam neraka sebab apa? Kerana kufurnya. Kerana dia dah jadi kafir. Jadi siapa ni? Pertama, berkaitan dengan akidah. Nak ada tiket syurga. Yang berkaitan dengan akidah adalah tentang ketuhanan dan tentang kerasulan. Kalau bab ni, bab rasul. Jadi tak baik semua kita cakap macam ni. Dia masuk neraka Jahannam, nasib baik. Boleh tak? Nasib baik dia akan keluar nanti. Tapi mana boleh. Api dunia pun kita tak tahan. Cuma dari satu sudut, itulah. Jadi maknanya, bila kata kekal, dia bukan masuk neraka Jahannam lah.
Tak tahu dia masuk neraka apa. Ada 6 lagi neraka yang kekal. Siapa yang masuk neraka kekal ni? Yang dia mendusta akan Nabi, akan Rasul. Apa yang Nabi sampaikan, dia kata Nabi tipu. Nabi kalau dia kata biar Allah turunkan wahyu, Jibril datang bagi tahu Nabi, tapi Nabi pula reka ubah. Dia kata kafir. Terus bukan neraka Jahanam, bukan 6 neraka lain. Okey. Kekal selama-lamanya. Jadi kita patutnya bersyukur kita ni dapat Islam dan iman. Bila dapat Islam, automatik kita akan belajar untuk dapatkan iman secara baka dan keturunan. Terima kasih kat tok nenek kita. Bila sebut tok nenek tu tak tahu siapa-siapa lah, beratus tahun dulu. Tok nenek kita lah, keturunan kita sebelum. Terima kasih banyak-banyak kerana dia telah menggabungkan di antara bangsa dan agama. Satu-satunya negara ataupun bangsa yang menggabungkan. Kalau Melayu mesti Islam. Masuk Islam maknanya masuk Melayu. Ingat orang dulu kata, mau masuk Melayu kau. Habis kita punya nama Lim, nama keluarga kita punya Lim, kita punya nama keluarga punya Oi, ada OOI kan, nama Oi kita, macam-macam, Tan, macam-macam nama, hilang lah sebab you sudah masuk Melayu lah. Sebab apa orang dulu salah faham? Sebab kita dah gabungkan di antara bangsa dan agama. Dari satu sudut, jadi seolah-olah macam masuk Melayu, masuk Islam. Keluar Islam, seolah-olah keluar Melayu. Seolah-olah gitu. Dari sudut yang tak berapa cantik. Dari sudut cantiknya, kita dapat Islam free of charge. Kalau kita lahir agak-agak, mata sepek macam ni, duduk kat Taiwan agak-agak, kita masuk Islam. Agak-agak. Kita duduk apa nama tu, Korea Utara. Lahir-lahir situ. Lahir-lahir Beijing. Orang situ, Allah takdirkan kita lahir jadi anak orang Beijing. Agak-agak lah, kita fikir kita masuk Islam. Kita sendiri kita tahulah diri kita. Agak-agak. Ada tak? Tengok diorang pergi kuil apa semua. Lepas tu kita perhati Islam. Masuk Islam lah. Ya. Saya sendiri fikir pun aku tak masuk Islam dah. Kita sendiri kita kenal diri kita. Masa bila? Tak tahulah nak cakap. Tak. Kita lahir-lahir Hindu. Duduk kat mana-mana? India, mana? Agak-agak lah. Kita fikir tak? Betul ke agama aku ni? Tengok Islam ni betul. Agak-agak ke kita kekal dalam Hindu sampai mati? Kita sendiri jawab diri sendiri. Tiba-tiba Allah tak takdir macam tu. Allah takdirkan kita duduk dalam satu bangsa yang special. Melayu, Islam, Melayu. Macam sekali yang tok nenek kita buat. Allah, terima kasih. Itu yang tadi. Terima kasih lah. Nak kata terima kasih kat siapa? Tok nenek dah meninggal dah. Nak terima kasih macam mana? Tapi rasa, ya Allah, beruntungnya. Kalau tidak, kekal neraka. Kita sekarang ni, kalau iman kita sah ahli sunnah wal jamaah, iman yang betul, ada tiket syurga dah. Cuma nak masuk neraka ke tak masuk neraka, tengok semayang ke tak, buat dosa ke tak. Tengok tu, buat tu. Syurga dah garanti. Kita ni. Tu pun ada lagi orang nak keluar Islam. Dah elok-elok Islam Melayu dia nak keluar. Ada yang jadi paderi pun ada. Dia keluar daripada Malaysia jadi paderi. Ada. Jadi itu maksud dia. Jangan syak apa yang Nabi bawa. Tak boleh syak. Dan tak boleh kata Nabi bohong. Tak boleh. Tapi kalau ada lintasan kat hati kan, tiba-tiba dia datang, Nabi tentang menipu kot. Itu tak, itu bukan pegangan. Itu dia panggil khatir. Lintasan syaitan. Macam itu buang. Astagfirullahaladzim. Tak sebut kat mulut, dia bagi je. Betul ke duduk semayang? Betul ke Allah tu? Tuhan. Dia bagi. Tu syaitan. Syaitan panah. Syaitan panah. Jadi syaitan kerja dia memanah. Memang kerja dia memanah. Satu kementerian syaitan yang memang dia membekalkan panah-panahan. Macam peluru. Pergi ambil. Nak panah apa? Panah cinta. Maksudnya nak suruh berzina, panah cinta kan. Nafsu lah. Berkaitan dengan nafsu. Dia ambil. Orang putih panggil Cupid. Bukan kupik. Kupik itu kupik kedekut. Bukan. Cupid. Cupid. Dia pergi ambil panah. Saya buat je reka dia. Tapi gitulah. Dia panah. Sup mata. Tup kena mata lelaki. Dia panah kat perempuan. Tubuh badan mana-mana. Tup kena. Mata yang dia panah tadi dengan yang panah yang kedua, mata automatik lelaki akan tengok bahagian mana panahan tu. Daripada mata turun ke hati. Lepas tu minta nombor telefon. Lepas tu
Mula. Ada panahan akidah. Mana-mana panahan akidah? Yang ni. Mungkin panah macam mana pula dia ambil? Panah. Pup. Betul ke Tuhan ada? Betul ke Allah tu dia mari panah tu? Macam ni? Buang macam mana? Astagfirullahaladzim. Ataupun, ngaruk aku ni. Macam tu lah. Macam mana? Ni boleh terlentah. Buang. Setiap kali kita buang, dapat pahala. Dia mari panah lagi. Cuk. Betul ke Nabi tu? Sebab ada dulu, satu isu dulu, kes dulu, dia kata, aku mengaku, dia Islam. Aku mengaku Nabi tu memang genius. Tapi dia bukan Nabi. Muhammad, dia tak sebut Nabi. Muhammad tu betul, memang genius. Sebab tu, yang dia reka, dia kata agama ni reka, yang dia reka, sampai sekarang orang duk amal. Sebab dia genius. Memang grade A otak dia, tapi dia bukan Nabi. Ada orang kata gitu? Ada yang kata tak? Itu memang kufur terus. Ini tak datang. Sup, betul ke Nabi? Nabi tu betul ke? Sup mari. Tolak dapat pahala. Penat nak tolak Penat. Dia rasa macam ragu-ragu mari. Kejap je, tak lama dia berapa saat. Tu setan. Dia kalau ada berterusan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tu diri kita. Itu kita lah masalah tu. Mungkin ngaji je cepat. Pergi belajar. Tapi kalau 3 saat hilang. Makan nasi hilang. Kena nasi Ibrahim hilang. Maknanya tu setan. Yang itu apa? Itu pahala free kita. Dengan syarat, jangan bela. Bela atau bela? Yalah, betul ke Nabi ada? Dia bela dalam hati dia. Tapi kalau zaman dulu Nabi ada. Ya ke orang dia duk cerita Nabi ada tapi dia bela. Mak nak tidur fikir lagi. Bela. Tak payah bela, buang. Datang macam tu. Jadi Nabi ni tak boleh kata dia berdusta. Syak tak boleh. Maksudnya macam hina dia. Mesenda-sendakan dia. Lebih-lebih lagi maki Nabi, sumpah Nabi, menyumpah Nabi. Tak boleh. Ataupun dia panggil seteru. Buat musuh. Tak boleh. Kafir juga. Baru ni ada orang kata, saya cakap terang-terang kat suami saya. Mana? Perempuan lah. Kalau dia cakap yang tu. Saya cakap terang-terang kat suami saya. Dia letak kat dalam media sosial. Sampai ni mufti pun ulas tentang orang ni. Dia kata, saya cakap terang-terang kat suami saya. Dalam bab rumah tangga, jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Abang jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Dia kata gitu. Saya tak ingin suami macam style Nabi, contoh macam yang Nabi buat tu. Banyak yang Nabi buat terhadap isteri-isterinya, banyak saya tak setuju, banyak saya tak suka. Jangan sekali-kali abang nak tiru Nabi dari sudut rumah tangga. Dia cakap gitu dan dia tulis dalam media sosial. Senda tu, itu macam mendustakan terus tu. Siap macam nak seteru je. Tahu orang mana? Macam ni, Kuantan. Cakap lebih tak boleh, kita kena saman. Lawyer ni bahaya main dengan orang. Elok-elok kita duduk-duduk, tiba-tiba kena pergi mahkamah pula. Tak. Kalau itu apa? Dia dah seteru dengan Nabi. Maka kufur. Kita tak boleh kata apa. Kalau kita nak berlapik, kita tanya dia dulu apa niat dia. Habis baik tu. Soalannya, ada ke niat apa tu? Apa niat cakapnya tu? Mana? Tak boleh nak kona kat mana dah. Memang niat dia nak bersenda lah. Memang niat dia tak percayakan Nabi lah. Sebab Nabi ni sebagai ikutan. Kita kena ikut Nabi. Apa Nabi buat dari segenap segi. Tiba-tiba dia kata, aku tak nak ikut. Jangan ikut Nabi. Nabi buat tu salah. Aku tak setuju. Tak ke dia syak dengan kebenaran Nabi tu? Sebab tu orang besar komen. Orang macam mufti komen. Kalau benda-benda kecil takkanlah rakaat tambah satu masjid semaya 5 rakaat sebab tersilap. Takkanlah mufti nak sibuk juga benda tu. Benda kecil. Baik kat ustaz-ustaz dah lah. Kenapa? Sampai ke mufti-mufti. Beberapa mufti. Yang saya sempat tengok 3-4 mufti juga. Dia komen. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Nampak macam kerah. Tak kau kafir kot. Tak. Tu dia hukum ni. Siapa tahu pengetahuan am? Pengetahuan am
Tak, kalau kita dengar pun, sakit hati lah. Tak sakit, siapa sayang Nabi ni sakit hati? Bang, saya nak pesan kat abang. Contoh lah. Okey, macam ni lah kita buat contoh. Dia cakap dalam media sosial. Maknanya ribu orang, puluh ribu, ratus ribu orang boleh baca. Ya? Kita buat contoh lain sikit. Nak bagi nampak panahnya kalau kita dengar macam ni. Kita pergi kenduri kahwin. Dia bawa kahwin. Lepas tu orang minta buat ucapan. Suami buat ucapan, doakan kami bahagia, bla bla bla. Bila isteri buat ucapan, isteri cakap macam tu. Assalamualaikum, terima kasih semua datang. Sila-sila makan mana yang ada. Ni suami saya, kami dah kahwin hari ni. Cuma saya nak pesan dekat suami saya. Dia baik, dia penyayang, dia caring, dia bla bla bla. Saya nak pesan satu je kat suami saya. Kalau dia nak ambil contoh, jangan ambil contoh kehidupan rumah tangga Nabi. Saya tak setuju, saya tak ingin laki macam tu. Kita rasa apa? Rasa agak-agak lah nak kata, batal iman dia ni. Melampau tak? Ke, sabar. Kita tanya dulu apa niat dia. Betul? Tak ada, dah terang lah. Tapi kalau nak baik juga, tak apalah. Tanyalah niat dia. Tanyalah. Macam itulah. Sebab apa saya buat contoh di kenduri kahwin? Nak bagi contoh, semua orang boleh dengar. Media sosial semua orang boleh baca. Malah dikerat-kerat, disebar. Yang komen-komen orang kafir. Sonok. Orang Islam kata dia sedangkan kita Nabi diutuskan untuk kita ikut segenap segi. Sampaikan cara kencing pun ikut Nabi. Padahal kencing pun macam gitu lah. Janji keluar. Tak ikut Nabi. Cara buang yang besar. Berak pun ikut Nabi. Belah mana kaki duduk, belah mana kaki naik sikit. Kaki kanan ni jengkit sikit. Sampai macam tu sekali. Berak pun takkan pun ikut Nabi. Sampai tahap tu. Allah suruh ikut Nabi. Cuma ikut wajib dengan ikut sunat. Tapi ikut mesti ikut. Pakai selipar, pakai kasut kaki kanan dulu, kiri dulu. Nabi aja. Kalau benda kecil tu Nabi ajar, benda rumah tangga lagi besar. Tiba-tiba tak mau ikut. Kalau tak mau ikut, okey lagi. Boleh takwil lagi, boleh cerita lagi. Tak mau ikut sebab. Ini bukan. Terus sound direct. Step back kena. Sound direct. Tak ada nak cakap apa dia, nak cakap apa. Itulah kalau kata, yelah, boleh tanya lagi. Mungkin maksud dia lain. Okey, kau baik sangat. Tak apalah, boleh lah. Terimalah. Saya rasa tak boleh nak fikir lah. Siapa tahu tentang, apa panggil? Yang dunia, kisah dunia, tahun 2016. Saya rasa, saya tak sempat nak Google tadi. Rasa ada lagi berita tu. Dekat Mesir. Dia ada seorang menteri dia. Tak silap menteri yang macam mana? Macam kalau masuk mahkamah kan kadang ada di luar ni ada rasuah, ada apa. Jadi dapat kat menteri ni, dia nak membanteras. Nak biar orang jahat, kita adili dia dan kita hukum yang setimpal. Orang yang tak jahat, orang yang dituduh, yang asalnya tak jahat, kita adili dan kita lepaskan dia. Apa menteri apa dia panggil? Hakim Kehakiman kot. Ya, jenis lebih kurang tu lah. Dekat Mesir. Baru je 2016. Saya rasa kalau rajin balik ni Google, ada lagi berita tu rasanya. Cuma berita tu kat Malaysia je tak berapa sibuk sangat. Kat Indonesia, kecoh berita tu. Menteri Kehakiman lah kita katakan. Menteri berkaitan dengan mahkamah ni lah. Kena pecat. Kenapa dia kena pecat? Dia ni memang semangat dia luar biasa untuk membanteras salah laku mahkamah. Kan? Bayar apa ke rasuah. Dia memang. Dan dia cukup nak bantas di Mesir tu kesalahan-kesalahan yang langgar peraturan tu. Dia memang nak bantas dan dia memang cukup bersemangat untuk kuat kuasa undang-undang. Memang. Saya tak ingat nama dia apa. Dia kata dia ada menteri ni. Kita tu maksud kementerian je lah. Kita akan memenjarakan mana-mana individu yang didapati bersalah. Kita adili dia dengan adil. Dan kita akan hukum dia bila dia didapati bersalah. Walaupun dia tu Nabi. Nak cerita pasal Nabi tu. Walaupun dia Nabi Muhammad sekalipun. Istilah dia panggil taukid. Kuatkan. Nabi tak ada dah. Nabi buat salah ke? Nabi tak buat salah. Tapi dia cakap gitu.
Menteri tu. Dia cakap gitu. Walaupun Nabi, kita tangkap, kita hukum. Nak bagi tahu apa? Aku tak kira. Kalau Nabi pun aku tangkap, aku hukum penjara. Kalau bukan Nabi, kita banteras. Kalau setakat orang besar, kalau setakat menteri-menteri, kita tangkap. Kita adili kan? Itu maksud dia kan? Sebab Nabi dah tak ada. Malam disebut tu live. Esok tu Perdana Menteri dia pecat terus. Tak sampai 24 jam buang. Apa dia panggil? Pecat lah. Ganti yang lain. Kenapa tak dia cakap tu? Okey, adakah dia berniat nak hukum Nabi? Bukan, sebab Nabi dah tak ada nak niat nak hukum apa. Dia nak kuatkan tu. Nak kuatkan bahasa, nak bagi tahu sungguh ni aku ni. Orang politik. Dia kadang-kadang tu nak sungguh. Bila nak sungguh, dia sebut je pasal Nabi dan dia kata dia sanggup penjarakan Nabi sekalipun. Terus. Tak sampai 24 jam. Buang. Tak ingat nama apa. Nak bagi tahu, kalau macam tadi tu pun tak boleh. Kalau cakap Nabi mengarut layan bini macam tu. Tinggal bini berapa lama Nabi? Dia kata, tinggal bini berapa lama, pergi kat bini lain, bini muda. Laki aku tak ingin lah macam Nabi. Apa? Rasanya boleh bincang lagi tak? Entah dia berniat boleh bincang lagi. Yang tadi boleh bincang tadi. Walaupun Nabi pun kita penjara, boleh bincang lagi. Dia bukan maksudkan tu. Tapi tak ada bincang. Tak ada bincang. Ini boleh bincang. Kalau dia kata macam Nabi nak jadi suami macam Nabi, tak payah. Hidup kamu akan merana kalau dapat suami macam Nabi. Boleh tak? Boleh kona lagi? Boleh bincang lagi? Rasa tak boleh dah. Habis geng lah. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kona kat mana? Contoh nak selamatkan dia. Entah masa dia sebut tu dia mabuk kot. Boleh lah aku nak kata gitu. Entah dia baru lepas isap gam kot. Boleh lah. Tapi kalau tak tahulah kata macam mana. Allah. Berita nanti tu saya pun berita ringkas-ringkas saya pun tak ingat. Boleh cari nanti. Nama dia siapa? Yang pecat dia Perdana Menteri tu nama siapa? Mesir. Menteri Mesir. Tahun 2016. Saya ingat. Dia tak kira sama Rushdie-nya yang buat buku hina Nabi. Majalah dekat Perancis buat kartun karikatur 12 karikatur buat Nabi besar, serban besar, jubah, lepas tu sebelah dia pegang tangan, ni Nabi tinggi ni, karikatur tu, kartun tu, seorang lagi perempuan halu ke macam ni pegang tangan. Maksud apa? Kahwin dengan budak umur 6 tahun. Gila seks ke apa punya tu kan. Gila budak-budak nak sebut apa, pedofia. Itulah istilah tu. Gila kat budak, suka kat budak. Dia buat gitu kartun tu. Bukan ada 12. Ada 12 kartun tu. Perancis, majalah Perancis. Kemudian semua buat bantahan. Cakap dekat Perdana Menteri dia supaya buatlah sesuatu, tarik balik ke apa tu. Sebab dia Perdana Menteri ada kuasa. Perdana Menteri dia tak ada kebebasan bersuara. Sampai sekarang tak ada apa-apa kebebasan bersuara. Nak sampai tahap apa? Sampai sekarang tak. Allah. Saya ada cerita hari tu dekat Jaya Gading. Ibnu Abbas pernah cerita satu kisah. Dia kata ada satu kita, aku duduk dengan Nabi dulu. Dia cerita dengan orang lain lah setelah Nabi wafat. Ibnu Abbas cerita, masa kami duduk dengan Nabi tu, ada seorang lelaki, ada seorang perempuan dah kahwin, anak 2. Perempuan ni dia selalu hina Nabi. Dalam rumah dia, bukan dia hina kat luar, dia cakap dalam rumah. Di mana dia cakap dengan lelaki dia cakap dengan anak dia macam tu lah. Dia hina Nabi. Dia cakap Nabi pembohong, Nabi pendusta, Nabi macam lah. Tapi Islam hina Nabi. Suami dia buta. Suami dia baiklah, maksudnya suami dia nasihat. Sampai satu tahap suami dia ancam. Dia bukan ancam cerai lah, bukan. Lebih pada tu. Ancam pukul, bunuh macam tu. Bukan setakat ancam cerai aja.
Sebab apa? Dia tak ancam cerai. Sebab dia kata, isterinya baik, sayang dekat dia, dalam masalah rumah tangga tak ada masalah. Satu je masalah, mulut, kuajak. Boleh kata tiap-tiap malam, dia maki Nabi, dia kata Nabi bohong, Nabi dusta, macam-macam. Setiap kali itulah lelaki dia kata, kau jangan, tu Nabi aku, kau jangan, kau nak kena penampau. Orang buta nak nampak apa? Kau nak nampak? Macam tu lah, kau tak takut tu. Kau nak kena rajam. Dia buat macam-macam. Kau nak kena bunuh. Kau nak kena bunuh? Bunuh. Buta. Sampai satu tahap, dia tak tahan lah. Yang suami dia tak tahan lah. Suami dia ambil pisau, sorok macam ni. Dia pun pegang awal isteri dia. Isteri tengah maki, dia keluar slow-slow, isteri dia tak perasan. Suami dia maki, isteri dia maki. Macam biasa, dah tahu dah bertahun dah. Tak bertahun ke berbulan, dia buat keluar pisau slow-slow. Isteri tak perasan lah, dia buat kat bawah slow-slow. Dia letak kat perut ni, dia rodok. Tu mati isteri dia. Esok hari kecoh cerita. Sekejap. Tak kecoh. Esok hari tu tak kecoh lagi. Itu berlaku malam. Esok tu tak kecoh cerita tu. Dia pergi jumpa Nabi. Maksudnya macam pergi kuliah lah. Pergi halaqah. Pergi jumpa Nabi lah pagi-pagi. Dia duduk belakang. Nabi duduk je. Nabi sampaikan apa yang patut. Kemudian Nabi kata, aku bersumpah kepada Allah atas seorang lelaki yang telah melakukan sesuatu perbuatan kerana aku. Dan dia adalah benar. Aku bersumpah. Aku akan bela. Ada seorang lelaki ni, tiba-tiba Nabi kata gitu. Ada seorang lelaki ni yang mana dia buat sesuatu perbuatan tu kerana aku. Dan kesan dia ada. Aku akan bela kesan dia tu, kata Nabi. Terkejut dia. Mana Nabi tahu? Nabi kan. Dia pun bangun, pergi kat Nabi. Ya Rasulullah, aku lah tu. Dia cerita, aku dah melarang. Dia duk mencela kamu, dia duk menghina kamu, dia kata kamu pembohong. Aku dah melarang dia banyak kali. Aku dah bagi ancaman pun, tapi aku buta. Dia mana heran sangat. Dan aku ada anak. Dan isteri aku sangat sayang pada aku. Tapi satu tu je masalah. Dia selalu mencela dan menghina. Jadi aku ambil pisau, aku rodok perut dia sampai dia meninggal. Dengan sebab rodok tu dia meninggal. Nabi kata, ketahuilah bahawasanya darahnya adalah halal. Bolehlah cari hadis ni. Cari untuk baca lebih panjang dia cerita dia. Habis kita rodok. Kalau kita tengok tahap kita lah. Kita tahap apa? Tahap paling penakut. Pergi dekat polis. Boleh kan? Dia panggil apa? Bahasa kotor. Apa dia panggil? Dia ada punya kesalahan tu. Bahasa tu lah. Ada polis. Itu paling penakut lah. Yang rajin apa? Yang kuat, yang tiap hari buat badan, takkan nak ikut polis tak? Debuk dulu 2-3 kali kot. Macam mana? Bergantung masing-masing. Bergantung pada kita. Style kita apa? Style kita biar polis yang buat apa? Buat siasatan. Sila. Kata polis tak boleh. Nak siasat ni penumbuk aku siasat dulu. Style tu. Sila. Tapi kena tangkap sendiri tanggung. Macam tu lah. Silap-silap dia yang ke dalam. Cuma masing-masing. Tahap kita. Tahap apa? Tahap mana kita nak buat. Tapi mesti buat sesuatu. Tak boleh duduk diam. Semampu kita. Sebab Nabi kata darahnya halal. Cuma kalau kita bunuh, kita yang ke dalam. Maka tak bolehlah kita bunuh kita. Jadi buat apa? Biasanya dia boleh. Menandakan protes. Itulah yang berlaku sama sekarang. Sambung sikit lagi. Nanti baca sikit sangat. Dan orang yang menyalahi akan dia. Dan orang yang menyalahi akan dia. Ni. Dan orang yang menyalahi. Menyalahi itu tak buat lah. Tak buat. Menyalahi. Dan orang yang tak buat akan dia. Dia tu apa? Dia tu kembali kepada Nabi kata apa. Bukan kembali kepada Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata jangan minum arak. Jangan minum arak. Dia menyalahi. Dia minum arak. Itu maksudnya. Dan orang yang menyalahi akan dia. Orang yang Nabi cakap dia tak dengar. Orang yang Nabi cakap suruh buat dia tak buat. Orang yang Nabi cakap jangan buat dia buat. Bukan yang maki Nabi tadi. Ini bab lain pula. Yang maki Nabi tu dah habis dah. Yang tak cela Nabi, tak percaya kepada Nabi, syak pada Nabi tu dah habis dah. Ini tak. Dia percaya.
Dia yakin kat Nabi, tapi Nabi cakap dia tak buat. Ni ramai tak? Dia jadi apa hukum? Adakah kafir juga? Yang tadi tak percaya terus kat Nabi. Yang tadi cela terus, maki terus. Tak percaya kat Nabi. Maka kufur. Yang ini bukan tak percaya. Cuma menyalahi. Nabi kata suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Nabi kata jangan minum arak, dia minum arak. Nabi kata jangan berzina, dia berzina. Dia menyalahi. Akan dia, iaitulah orang yang asi, bukan kafir lah. Jadi jangan mudah-mudah nak kafirkan orang lah. Apa? Asi itu maksiat lah. Orang yang buat maksiat atau bahasa lain fasik boleh juga. Dia ada kafir, fasik. Fasik lain. Kafir orang yang buat satu perbuatan atau perkataan yang menyebabkan batal iman. Asi ataupun fasik, orang yang buat satu perkara yang menyebabkan iman tak batal. Tak batal, tetap Islam juga, tetap beriman juga. Tapi berdosa. Dia panggil fasik. Asi, orang yang buat maksiat. Jadi orang yang dia terima Nabi, dia percaya kat Nabi, cuma dia tak nak ikut aja. Orang ni siapa kata kafir, kembali kat dia balik. Tak boleh kata kafir sebab dia tak kafir pun. Habis tu dia fasik ataupun asi, orang yang buat maksiat, orang yang fasik. Fasik ni apa? Orang yang buat dosa besar yang Nabi larang, yang besar dia buat juga. Maka dia panggil fasik ataupun asi. Ataupun dosa kecil tapi dia buat tak berhenti, berterusan. Yang dosa besar tadi buat sekali je. Buat satu dosa besar dia panggil fasik. Dapat pangkat dia. Fasik atas kepala dia. Dia tak percaya kat Allah, tak percaya kat Nabi. Maki Allah, maki Nabi, cela Allah, cela Nabi. Atas kepala dia kafir. Percaya Nabi, percaya Allah, tapi apa yang Allah suruh buat, apa yang Nabi suruh buat dia tak buat. Fasik atas kepala dia. Bukan kafir, fasik. Orang fasik tadi, kalaulah dia masuk neraka mana? Jahannam dia lah. Akan masuk syurga juga. Tapi yang kafir bukan masuk neraka jahannam, neraka lain yang kekal selama-lamanya. Sebab tu dia sebut itu kekal selama-lamanya tu. Kekal di dalam neraka. Lain cerita dia. Dan kalau orang yang fasik tadi dapat apa? Disiksakan dia pada dunia akhirat. Kan? Disiksa ataupun terseksa dunia akhirat. Dunia mungkin terseksa, jiwa tak tenang, terseksa jenis tu lah. Kalau kaya biasanya kaya je, Allah bagi je kaya, tapi jiwa tak tenang, macam-macam lah. Maksud terseksa akhirat, masuk neraka. Bukan selama-lamanya, tapi masuk neraka. Yang dapat kerugian dunia akhirat, rugilah dia dunia akhirat. Rugi tu maksud apa? Dunia pun dia tak tenang, akhirat pun dia tak tenang, tapi dia akan masuk syurga. Orang mana ni? Orang yang menyalahi akan Nabi, menyalahi akan Allah. Menyalahi dengan maksud apa? Yang suruh buat tak buat, yang tak bagi buat pergi buat. Sebab tu kita kata ni, kalau orang tu tak buat, kita tak boleh kata kafir. Tak boleh. Sebab dia bukan hina, dia tak mempertikaikan hukum, cuma tak nak buat lagi. Tak mempertikaikan pun, cuma dia tak nak buat kerana dia kata tak sampai seru. Tak seru apa dia nak tahu. Asal tak semayang ni tak sampai seru. Tahu tak hayya 'alas solah tu seru. Tu sampai dah, asal tak pergi. Biar kita buat ni, kita buat dengan ikhlas, rela hati, bukan terpaksa. Pergilah. Sembang. Buat tak terpaksa. Lapar perut. Ada nasi, ada telur, ada kicap. Dia tak minat sangat makan nasi telur kicap. Dia ayam ayam udang potong Tapi tak ada, supaya nak cari duit pun tak berapa ada. Makan boleh paksa juga makan. Makanlah janji kenyang. Oh, ada lambat makan. Boleh paksa. Ini tak. Habis sembahyang ikhlas lillahi ta'ala. Daripada diri nak buat. Kalau dalam segi makan, kau rasa tak lalu kan? Tak suka kan? Jangan makan lah. Kebuluh aku. Kalau nak makan, dia ikhlas kan? Dia betul-betul nak kan? Asal kau makan juga. Sebab dia keperluan. Kalau tidak, mampus kalau tak makan. Habis tu semayang tu keperluan ke? Keperluan. Kalau tidak, lapar dalam roh kita lapar. Tiba-tiba dalam masalah makanan roh, kita kata buat tu biar diri sendiri. Bukan kerana orang, bukan kena paksa dengan mak bapak, bukan malu kat bapak mertua. Bukan. Biar sendiri datang.
Barulah nak pakai tudung. Sebab datang kesedaran sendiri. Bukan paksa-paksa sebab malu segan kat orang, mak bising, ayah bising gitu gini. Bukan sebab tu, sebab pakai kerana diri sendiri. Sembang. Orang macam ni dia panggil fasik, dosa lah. Tapi kafir, oh jangan kata. Sebab dia tahu pakai tudung tu wajib. Aku je tak sampai seru lagi. Semayang wajib, aku je tak sampai seru lagi. Puasa macam tu lah. Maka tak boleh kata kafir. Kerana dia tak kafir, dia Islam. Mana masuk syurga nanti? Dengan syarat lah. Akidah dia tadi tu lah. Tu dia punya beza sikit. Apa lagi? Sini. Dan apa dah? 30, satu lagi. Tambah lagi sikit. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, dan setengah daripada yang Nabi bawa kat kita. Kan tadi kan banyak kan Nabi bawa tentang Tuhan, kita faham tentang Tuhan. Nabi bawa tentang hukum hakam, kita faham. Apa lagi yang Nabi bawa? Dan setengah daripadanya yang dikhabarkan yang Nabi bawa, wajib kita, Nabi bagi tahu, mesti kita wajib syarak. Kita percaya, wajib kita percayakan dia. Percayakan dia apa? Akan segala anbiya dan rasulnya. Setiap dari kita mesti percaya Nabi ada, Allah ada utuskan Nabi dan Rasul. Mesti percaya. Kalau tak percaya, kufur. Mesti percaya Allah ada utuskan anbiya atau jamak daripada Nabi lah. Kalau Melayu, Nabi-Nabi. Anbiya. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ya Allah utuskan. Dan kita kena percaya. Kita kena percaya adanya manusia yang Allah utus. Yang menerima wahyu, yang Jibril turun dekat dia. Beritahu wahyu. Kena beriman. Dan segala Rasul-Rasul yang adalah bilangan mereka itu 313 orang. Yang kena percaya dia kata 313 Rasul. Dan wajib kita mengenal daripada mereka itu akan jalan tafsir. Tafsir itu detail, satu persatu. 25 orang juga Rasul. 25 orang Rasul kena tahu detail. 313 Rasul kena tahu tak detail. Tak detail tu tak tahu nama pun tak apalah. Itu maksud tak detail. Nama apa? Entah. Berapa? 313. Ada khilaf kata 314. Ada khilaf kata 315. Kena tahu tak yang detail. Tapi 25 orang ni kena detail. Satu persatu. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 25, kena tahu satu persatu. Secara tafsir atau secara detail. Kalau tak tahu berdosa. Tak tahu berdosa. Kalau tolak, kafir. Nampak? Reza? Tolak. Nabi Musa tu bukan Nabi, kafir. Bukan Rasul, kafir. 25 Nabi, kira-kira tak cukup satu. Rupanya Nabi Musa dia tak sebut. Berdosa. Tak kafir. Dia tak tolak Nabi Musa. Lupa. Ataupun tak tahu. Tak belajar lagi. Tak habis belajar lagi. Jadi, adakah dia berdosa kerana tak tahu satu persatu? Ya, berdosa. Adakah kafir? Tak. Yang ini, bukan dia tahu 25 orang. 313 orang. Semua dia tahu nama. Contoh. Tapi dia tolak seorang. Kafir. Nampak? Dia punya cara beza. Tolak yang tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud menyebabkan batal iman, kufur. Tapi kalau tak tahu, tak peduli, tak hafal, tak tahu detail-detail yang 25, berdosa. Tapi tak kafir. Tu. Sebab apa yang 13 ni secara umum lah. Setengah ulama' dia tak bagi letak pun. 13 ke berapa tak bagi letak. Dia kata Rasul banyak mana Allah tu semua aku memang. Kan tak perlu detail. Semua. Yang detail kan 25 je. Jadi tak payah letak 313. Ada ulama' kata gitu. Ada ulama' kata letaklah 313. Ada riwayat, ada hadis. Letak je lah. Nabi berapa Nabi? Nabi 124,000. Nabi. Ada riwayat kata 224,000. Nabi. 124,000, 224,000. Nabi saja, bukan Rasul. Rasul ada kata 313, 314, 315. Yang wajib tahu
Nabi tak payah detail. Macam mana? Banyak mana pun aku beriman lah semua. Nabi, Rasul, banyak mana Rasul pun aku beriman semua. Yang kena detail 25. Dekat bawah dia sebut nanti 25 orang. Memang dalam Quran pun dia sebut. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Dan sesungguhnya kami telah utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu, dan di antara mereka ada pula yang kami tak ceritakan kepada kamu. Malah kadang-kadang kita tengok kan dalam cerita-cerita dalam Quran, ada kita tak boleh nak letak dia tu nabi ke rasul ke orang biasa ke, tak boleh nak letak sebab tak ada details. Contohnya macam Luqmanul Hakim. Siapa ada nama, ada surah Luqman. Nabi. Dia tak ada detail. Tapi kalau tengok pada cerita tu, wish macam Nabi tu ni. Tak ada detail. Entah-entah Rasul kot lagi. Tak ada detail. Siapa lagi? Uzair. Ada dalam Quran. Nabi Uzair. Bukan Nabi Uzair. Nama tu Uzair. Dia hidup balik. Zaman Bani Israel. Dia meninggal. Selang 100 tahun ke berapa tak ingat. Lama juga. Dia hidup balik. Bila dia hidup balik, orang Yahudi kata dia tu anak Tuhan. Dia tu apa? Nabi. Tak ada apa? Tak tahu nak kata. Mungkin Nabi, mungkin wali, mungkin Rasul. Jadi maka kita janganlah letak nombor. Jangan letak angka. Sebab kita tak tahu detail. Kata semua lah, tak kisah. Semua aku beriman. Macam Zulkarnain. Alexander the Great. Betul tak? Rasanya bukan. Tengok pada cerita. Jahat. Perempuan ramai. Gundik ramai. Zulkarnain apa? Dia kata sedap-sedap dia kata. Alexander the Great tu lah Zulkarnain. Sekati je. Gundik apa ramai. Tak macam cerita sejarah Alexander the Great. Dia kata Zulkarnain. Aku tak peduli. Yang peduli Zulkarnain ni orang Islam, dan dia mungkin Nabi, mungkin Rasul, mungkin wali, mungkin lelaki biasa, tak tahu. Tapi diceritakan dalam Quran. Talut, zaman Nabi Musa, Talut, mungkin Nabi, mungkin orang biasa, dicerita dalam Quran. Imran. Surah ada, surah lagi. Surah Musa tak ada. Surah Zulkifli tak ada. Nabi, ini ada apa? Surah Ali Imran. Bukan Imran je, Ali sekali dengan keluarga Imran. Rasul, Nabi, Allahu'alam. Jadi bila tak didetailkan, ada yang lagi tak detail langsung. Dia sebut Rasul tapi tak didetailkan, macam surah Yasin tu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Ada satu perumpamaan, dia kata, penduduk satu negeri datang mursalun. Apa? Utusan Rasul. Tapi tak sebut nama pun. Datang. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Datang 2 orang, utusan Allah. Sebut utusan je. Rasul ke Nabi? Tak cerita. Fakadzabuhuma. Dan mereka tak terima lah. Mereka kata bohong Rasul tu. Fa'azzazna bisalith. Datang yang ketiga, Rasul. Ke Rasul ke apa ke? Utusan Allah. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka 3 orang tu, mula datang 2 orang, tak mau beriman, tambah lagi seorang. Mereka 3 kata, kami ni mursalun, Allah utuskan. Apa? Rasul ke? Nabi ke? Apa ke? Tak cerita. Jadi sebab tu yang mudah kita beriman. Nabi beramai mana aku beriman. Tak kira lah nama siapa pun, sebanyak mana yang Allah utuskan, semua aku beriman Nabi. Berapa ratus ribu sekalipun. Rasul, semua aku beriman. Dan detail 25 kat bawah tu dia sebut nanti. Sekiranya apakah akhir? Macam mana nak kata? Dia kata kat sini, dan wajib kita mengenalkan daripada mereka itu, wajib kenal Rasul tadi atas jalan tafsil, atas detail satu persatu. 25 orang je, 25 je. Macam mana cara nak kenal 25 orang? Cuba baca, cukup tak? Tak cukup, dosa. Berani tak? Sebab dia kata kena jalan tafsil. Tafsir tu detail. Tak cerita lagi. Nabi Adam, macam mana cerita dia? Mungkin orang tahu lah cerita daripada syurga turun bla bla bla. Okey. Idris,
Macam tak ada cerita ke yang kepala? Tak detail. Tak ada detail. Dosa. Macam tu ke? Ataupun tak apalah. Tak payahlah sebut cerita. Sebut nama je. Kejap 25, kejap 24, kejap 23, kejap 26. Berdosa. Begitu ke? Tak. Habis tu macam mana? Yang dimaksud secara tafsir, secara detail tu. Bawah dia. Apa dia kata? Bagi ni cara yang maksudnya mesti tahu secara detail tafsir 25 orang tu. Sekiranya dilintangkan. Dalam Rumi L-I-N ke L-E-N? L-I. Dilintangkan lah. Dilintangkan. Tapi kalau kita baca yang Jawi, dia lebih sesuai kepada dilentangkan. Bukan lin, len, L-E ya, sesuai. Tapi lebih kurang sama kot makna dia. Lintang tu apa? Lentang apa lentang? Lintang, L-I, lentang, macam ke sama? L-E-N-T-N-G, L-I-N-T-N-G. Dia ada lain sikit lah. Dia lain sikit. Lentang. Kalau dia ada ni, jadi kalau saya tulis dulu lentang, L-E-N, tapi rasanya sama je kot. Small matter kot. Kecil sangat lah nak cerita. Lebih kurang lah. Okay. Apa maksud lintang? Apa maksud lintang yang dalam ni? Lam ya ni. Lam ya nun tanga. Lintang lah kalau baca L-I lah. Tapi kalau saya tengok pada dobek L-E-N. Maksudnya lentang. Bunyinya lentang. Macam kaf alif. Apa? Kaf ra alif. Kaf tu kara. Apa? Kaf ra alif. Kera. Macam mana nak eja kera ikut Jawi? Ke tu macam ke. Kaf alif ka, kaf bawah ki, kaf depan ku, kaki ku. Ke macam ke. Saya nak eja ke. Tak boleh eja ke. Samalah lentang. Saya nak eja le. Li ya, lam ya. La lam alif. Lam waw lu. La lilu. Le. Itu yang dia jadi itu lentang. Macam itulah kera. Kaf ra alif kera. Kaf ya kira, kaf alif kara. Macam mana nak? Kaf ra alif ke. Okey. Jadi lentang apa beza lentang? Lentang ni lebih kepada macam ambil barang lentang betul lah. Melintang. Membujur lalu melintang pukang. Melintang pukang pula. Membujur lalu melintang patah. Membujur lalu melintang patah. Tu lintang lah. Kalau lentang, dia lebih kepada hati macam. Dilentangkan di hati. Dia ke situ, lentang. Maksudnya, sekiranya dilintangkan. Maksudnya, sekiranya dilentangkan. Dijalankan di hati. Kalau bahasa Patani dia panggil, disilaukan di hati. Semua bahasa Patani. Apa? Datang di hati. Sup di hati tu. Apa dia? Dilintas. Itu yang nak cerita sebenarnya. Lintas. Lintas kena lentang ke lintang? Mana lagi sesuai? Dengan maksud lintas. Lentang, bukan lintang. Lintang lebih kepada letak barang melintang. Sekiranya dilintaskan, dilentangkan nama-nama. Lentang kat mana? Dekat hati atau dekat telinga. Dimasukkan dalam telinga tu lah bunyi Daud, kan? Dilentangkan di telinga, sebut kat hati Daud. Dilentangkan dekat hati. Sekiranya jika disilaukan di hati. Silau kalau masa tadi. Nama-nama mereka itu atas kita. Niscaya kita ketahui bahawasanya nama itu bagi nama Nabi atau Rasul. Bahasa moden sekarang apa nak kata? Kalau orang teka, orang sebut, boleh jawab ABC. Macam tu kan? Zakaria. Nabi. Macam tu lah. Ilyas. Nabi. Karin. Jiran belakang rumah. Macam tu lah. Macam tu je. Bukan kena satu.
Kena siap nyanyi lagi. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Tak payah nyanyi tak apa. Kalau nyanyi pun silakanlah. tak perlu kira 24, kira 26 mana ni. Kira tak perlu. Sebut aja. Syuaib. Bukan bawa kahwin tu. Bukan. Itu lain. Itu lain. Itu lain. Apa? Nabi. Sebut gitulah. Macam tu je. Bukannya nak kena perlu satu-satu tu. Itu maksud tafsir. Mujur lah. Apa, sekadar begitu je. Kalau suruh cerita satu-satu, duduk kat mana? Nabi yang berbangsa Arab apa? Nabi yang Bani Israel, bangsa Israel apa? Jangan. Nabi Adam bangsa apa? Nak kata bangsa, takkan Bani Israel dia turun-turun lah. Ada bangsa apa? Nabi Musa boleh kata Israel, Bani Israel. Nabi yang bangsa Arab ada 5 orang, 4 atau 5 khilaf. Bani Israel ada. Itu kita akan datang. Itu dia gambar bawah. Sebut Lut. Orang sebut Lut tinggal homoseks, LGBT. Hei, Nabi Lut tu. Yang kita marah kaum Nabi Lut tu yang problem. Ini sebut Nabi Lut tinggal LGBT. Lut, Harun, Yahya sebut satu. Dia kata, dia boleh sahkan. Bila dia lentangkan, dia boleh sahkan. Nabi, bukan. Nabi, bukan. Maka dengan dia boleh buat begitu, komplit, maka dia nama telah tahu Nabi secara tafsir, secara detail. Mujurlah macam tu. Tak perlu cerita dia kat mana ke, duduk bangsa apa. Tapi kita akan cerita perkara ni. Akan datang. Kita berhenti kat situ. Dan orang yang ingkar kan nubuwah. Seorang yang ingkarkan nubuwah pula. Bukan ingkar Nabi ni. Ingkar Nabi kafirah. Kan tak di awal-awal dah. Mengingkari mana-mana Nabi kufur. Ini ingkar nubuwah. Nubuwah ni kenabian. Apa beza Nabi dengan kenabian? Ada beza. Akan datang. Nabi lain, kenabian lain. Rasul lain, kerasulan lain. Wallahu a'lam. Tasbih kafarah dan surat subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa